Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi kekanda saya pengurusi majlis. Saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa bagi masjid, para guru, para asatizah, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pangkat tuan-tuan semua tanpa mengurangkan sedikit pun kehormatan dan ketinggian pandangan saya terhadap tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama bincang sedikit kenaan dengan istiqbal Ramadan. Dan malam ini insyaAllah kita akan mula melaksanakan solat tarawih. Dan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Dan semoga kita semua bersedia untuk masuk ke dalam bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diberikan dan dibukakan pintu syurga Allah dan ditutup pintu neraka Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pangkat dan darjat yang luar biasa kepada sesiapa yang melaksanakan ibadah ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan, yaitu dengan melaksanakan solat tarawih dan juga melaksanakan solat malam, khususnya tarawih pada bulan Ramadan, diampunkan dosanya yang terdahulu. Jadi gabungan di antara dua hadis tersebut menunjukkan dan memahamkan kepada kita bahawa as-siyam lazim ma'al qiyam, maksudnya mesti bersama dengan qiyam. Tak boleh puasa sahaja tapi malamnya tidak melakukan ibadah, iaitu dengan melaksanakan solat tarawih dan juga menghidupkan malamnya dengan ibadah, membaca Al-Quran dan seumpamanya. InsyaAllah pada pagi ini saya bercadang untuk membaca sedikit daripada apa yang telah saya karang dalam kitab saya ini, Risalatus Shaum. Salahnya kitab ni tak dicetak lagi. Cetak di Mesir. Balik Malaysia baru ni tak dan nak cetak. Yang saya karang kitab ni pada tahun 2019. 2019 sebelum Covid. Kitab ni saya karang berkenaan dengan Risalatus Shaum, yang mulanya saya karang daripada kitab fiqh dan kita susun dalam bentuk soal jawab dalam tulisan Jawi. InsyaAllah nanti akan keluar sekali dengan tulisan Rumi insyaAllah. Dan bila jumpa beritahu kepada guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, ahli Majlis Fatwa Mesir, guru tarbiyah saya, guru yang mendidik saya di Mesir, maka beliau kata kepada saya, tambah satu lagi bab, iaitu berkenaan dengan hakikah. Jangan baca yang syariat sahaja, masukkan sekali perbahasan puasa pada sudut hakikah. Kamu ambillah, kata beliau, daripada kitab Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu, ambil daripada kitab Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani. Dan alhamdulillah saya dapatkan kitab Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, Syaikhu At-Tariqatain Bainal Haqiqah wa Syariah. Dan alhamdulillah siap kitab ini, yang mana saya namakan kitab ni Risalatus Shaum Baina Syariati wal Haqiqah. Risalah puasa di antara syariat dan hakikat. Syariat permulaan pada hukum hakam, dan juga ada soal jawab dan seumpamanya, dan ada perkara menarik, faedah-faedah yang penting bagi seorang yang berpuasa perlu mengetahui perkara tersebut. Dan pada hujung bab pengakhiran diceritakan berkenaan dengan puasa menurut hakikat. Hari ini kita nak baca pada sudut hakikat. Saya baca kitab. Ketahuilah wahai saudaraku,
sesungguhnya hikmah puasa itu disyariatkan adalah agar dapat menahan anggota tubuh yang zahir dan batin daripada perkara yang dilarang oleh syarak yang menyebabkan seseorang boleh disiksa di negeri akhirat kelak. Jadi puasa tujuannya adalah untuk menahan dan juga melatih anggota zahir dan batin kita. Nah, bukan hanya melihat pandangan mata kita dan seumpamanya dijaga, tangan kita, kaki kita dijaga, lisan, lidah kita dijaga, tapi juga dijaga hati kita daripada hasad, daripada hiqid, daripada benci, daripada takabbur, daripada ujub. Nah, dan kesemua perkara tadi juga perlu dijaga ketika mana seorang tadi berpuasa. Bila mana perkara ini diingati oleh seseorang yang sedang berpuasa, maka ianya akan dapat melatih dirinya, menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang tersebut. Sekaligus, ini akan melatih sifat amanah yang ada di dalam jiwa seseorang Muslim tadi bagi menahan dirinya daripada melakukan perkara terlarang di siang hari Ramadan walaupun tiada orang yang melihatnya. Puasa hakikatnya melatih seorang tadi menjadi seorang yang bersifat amanah, yang merupakan salah satu daripada sifatnya para Nabi SAW. Cuma amanah dalam sifatnya Nabi maknanya ismah. Nah, kita mengaji dalam akidah dan sifat Nabi ada 4. Sidqun, siddiq, amanah, lagi tabligh dan fatanah. Siddiq, benar. Amanah makna apa? Amanah pada sifat Nabi SAW maknanya al-ismah, yakni dijaga Allah Ta'ala kepada baginda Rasul dan juga para anbiya daripada melakukan dosa sama ada kecil ataupun besar. Jadi orang yang berpuasa dilatih diri mereka dengan amanah. Seperti yang disebut oleh para ulama, para masyayikh, mereka melatih diri mereka untuk beramal dengan sifat ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu ada muraqabah dan musyahadatullah. Dan yang tidak melihat Allah, maka dia bermuraqabah, yakni merasakan dan mengetahui bahawa Allah Ta'ala sentiasa memandang kepadanya. Orang tak tahu kita puasa ke tidak. Kalau kita masuk dalam bilik air, buka, pilih paip, minum seorang-seorang dalam tu, keluar buat letih pun boleh. Sebab puasa ibadah yang dipanggil adami. Dia kata, dia bukan puasa berbentuk zahir yang dilihat, tapi dia bersifat dengan tiada. Tak nampak alamat. Tak nampak tanda orang tu puasa. Sebab tu tengok orang puasa, dia boleh buat kerja macam orang lain. Mungkin dia boleh buat bangunan, letih, berpeluh-peluh, tapi dia puasa. Mungkin tengok dia main bola, tapi dia puasa. Orang duk ingat dia tak puasa. Ataupun tengok macam biasa aja, tengok cergas saja hari itu. Tak rupanya puasa. Sebab tu ibadah puasa ni ibadah yang hadami, yang tidak dilihat dan tidak melihat bentuk dan rupanya. Maka orang yang menahan dirinya daripada melakukan yang dilarang di siang hari Ramadan, walaupun tiada orang yang melihatnya, ini kerana seorang yang berpuasa sentiasa mengingati bahawa Allah sentiasa memperhatikan segala perbuatannya. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan bahawa seseorang yang berpuasa hendaklah sentiasa menghadirkan ingatannya ketika berpuasa bahawa salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Allah memberi makan kepada makhluknya tanpa dia makan. Ini sifatnya puasa. Ini puasa pada hakikah. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, waktu orang tadi berpuasa, dia kena ingat dan hadirkan perasaan dalam hatinya bahawa salah satu sifat Allah apa dia? Allah beri makan dan Allah tidak makan. Allah beri makan kepada makhluk dan Allah tidak makan. Ada laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka ini kata Imam Abdul Wahab Sya'rani menyebabkan hamba tersebut perlu berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Tuhannya. Jadi kita kalau berpuasa, sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam hadis, apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, hadis Qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam adalah baginya, melainkan puasa. Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Aku yang akan bagi kepada dia pahala tersebut tanpa dimaklumkan martabat dan juga darjat pahala yang diperolehi. Kenapa? Kerana amalan puasa ini adalah seperti hamba ini berakhlak dengan akhlak Tuhannya. Kalau kata kita berpuasa dengan berniat sedemikian, saya berpuasa, tidak makan.
Dan teringat waktu tu Allah Ta'ala tidak makan. Bukan kita kata kita sama dengan Tuhan. Tak. Dalam hadis Nabi SAW sebut, taqallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Ini Nabi sebut dalam hadis. Taqallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kalian berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya waktu itu hadir perasaan bahawa kita cuba untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah pada bulan Ramadan. Kita menahan diri daripada makan. Allah tidak makan. Allah bagi makan kepada hambanya. Kita juga usaha untuk melakukan kebaikan dengan memberi makan kepada para hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini disebutkan oleh Sayyidi Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Syahrul Ramadan, Syahrul tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Syahrul tilawatil Quran wa it'amit ta'am. Ini bulan, kata Nabi, kata Sayyidina Imam Syihabuddin Zuhri, bulan baca Quran dan bulan bagi makan kepada para hambanya. Kalau kita baca balik dan tengok balik kalam Imam Zuhri ini, menunjukkan bahawa kefahamannya sangat mendalam terhadap perkataan taqallaqu bi akhlaqillah. Memang mendalam betul kalam beliau. Dan kenapa digunakan istilah ataupun dia guna dua saja. Dia kata bulan Ramadan ni bulan tilawatil Quran. Karena Al-Quran sifatun min sifatillahi subhanahu wa ta'ala, dengan maksud dia daripada kalamullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu sifatnya Allah. Dan hamba yang membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, yang pertama dia telah berakhlak dengan akhlak Tuhannya, tidak makan pada siang hari. Kemudian menyibukkan diri dengan membaca Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah. Nah, tak perlu bahas panjanglah masalah kalamullah yang lafzi tadi ke ataupun yang maksud dia nafsi yang ada pada kalam tersebut. Madlul kalam nafsi tadi kepada Al-Quran tadi yang kita baca ni lafzi dan seumpamanya untuk perbahasan dalam ilmu tauhid. Maka kita sebut seperti mana yang disebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bila ditanya kepada beliau tentang akhlaknya Rasulullah, apa jawab beliau? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Apa makna akhlak Al-Quran? Ai kana khuluquhu khuluq Rabbi. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah akhlak Tuhannya. Karena dalam hadis sebut taqallaqu bi akhlaqillah. Yang disebut oleh Sayyidina Al-Imam Murtada Zabidi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab beliau Ithaf Sadatil Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin. Nah, kata beliau hadis tadi menunjukkan ketinggian adab Sayyidatuna Aisyah terhadap Allah. Beliau hakikatnya nak menyebutkan kata akhlaknya Nabi adalah akhlak Tuhannya. Tapi dia malu. Maka dia sebut kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah. Dan kalamullah sifatun min sifatillah. Maka Nabi berakhlak dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan ketinggian hakikah yang ada di dalam hatinya Sayyidatuna Aisyah yang merupakan isteri Nabi yang didoakan oleh Nabi SAW dengan keilmuan yang luar biasa. Sayyidatuna Aisyah pakar dalam bahagian perubatan. Kenapa? Kerana setiap kali Nabi jatuh sakit, maka doktor dipanggil. Tabib dipanggil dan tabib akan mensifatkan ubat sekian-sekian kepada Rasulullah SAW. Ini dalil menunjukkan bahawa Rasulullah juga mengambil jalan sebab untuk menunjukkan kepada umat bahawa ini sunnahku, kata Nabi SAW. Nah, ini sunnahku yang perlu diambil dan tidak kita mengingkari perkara tersebut. Kalau kita nak menggunakan, tidak mau menggunakan jalan tersebut seperti yang Nabi tunjukkan kepada salah seorang daripada sahabat Nabi, Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memaklumkan kepada Nabi tentang buasir yang kena pada beliau. Sayyidina Imran bin Husain kena buasir. Kata beliau, bila mana beliau dalam keadaan buasir, sabar dengan buasir tadi, setiap hari dengar orang bagi salam. Duduk dalam rumah dengar orang bagi salam. Assalamualaikum. Dia pun jawab, waalaikumsalam. Cari tak ada orang. Tengok lagi saya bagi salam lagi. Dia kata. Kemudian dia berubat. Lepas berubat, lega. Tak dengar dah salam. Datang beliau bertemu dengan Rasulullah, tanya kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad, dulu saya sebelum berubat buasir, saya dengar selalu ada orang bagi salam. Nah, tapi lepas saya berubat, tak dengar dah salam.
Siapa ya Rasulullah? Kata Sayyidina Rasul, yang bagi salam tadi adalah para malaikat yang datang melawat kamu karena kamu sabar menahan sakit kamu tersebut. Setelah mana kamu berubat, maka waktu tersebut malaikat tidak datang lagi bagi salam. Kenapa? Karena kamu dah berubat selepas itu. Selesai. Kata beliau lepas tu kena balik buasir. Tak berubat dah lepas tu. Sebab apa? Tiap-tiap hari nak dengar salam malaikat. Bukan senang salam malaikat ni. Salam raja pun kita dah bangga tak ada. Ni malaikat bagi salam. Dengar suaranya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dalil kata Nabi SAW tidak melarang Sayyidina Imran bin Husain untuk tidak berubat. Baik Nabi berubat. Sayyidina Imran bin Husain tak berubat. Nabi kata, tak apa. Karena kamu ada jalannya. Dan Nabi menunjukkan kepada umat untuk berubat. Jadi masing-masing. Sebab tu jangan kita pertikai. Dan jangan kita menidakkan sesuatu di kalangan pihak tersebut. Contohnya, kalau ada orang tak mau berubat, yang salahnya ketika mana dia pergi salahkan orang yang berubat. Ini masalah. Ini masalah. Dia tak mau berubat. Lepas tu dia pergi tuduh orang lain kata, ni geng-geng berubat ni, semua ni jenis tak percaya dengan Allah Ta'ala. Jadi, ni kok mana pula ni? Nah, ni orang kata ni dah berlebihan, lebih daripada jalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan kalau kata dia tak mau berubat dan dia pegang dengan jalan Sayyidina Imran bin Husain, silakan, tidak ada masalah. Kamu nak berubat, kamu ikut dengan jalannya Sayyidina Imran bin Husain, maka tidak ada masalah juga. Kedua-dua jalan tadi, jalan yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Takhallaqu bi akhlaqillah. Maksudnya berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapakah kita disyariatkan? Ini soalan seterusnya. Mengapa kita disyariatkan berpuasa pada siang hari Ramadan, tidak pada malamnya? Kenapa? Ini hikmah. Awak kita puasa siang, tak puasa malam. Jawapannya, Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, ini semua jawapan dalam bentuk hakikah. Ini semua jawapan dalam bentuk hakikah. Malam itu, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, adalah tanda kepada ketiadaan. Manakala siang pula tanda kepada hadir perasaan. Malam, tanda kepada tiada. Tanda kepada kosong. Siang, tanda kepada hadirnya perasaan. Karena apa? Karena ada, nampak. Baik. Malam itu, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, dalil wujudnya selain Allah Ta'ala, manakala siang itu, dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari mana perkataan ini? Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Imam Tirmizi dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Imam Hakim Naisaburi dalam kitabnya Mustadrak wa sahahahu, dan disahihkan oleh Imam Hakim dan selain beliau. Apa hadisnya? Hadisnya, innallaha khalaqal khalqa fi zulmatin summa afadha alaihim min nurih. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk pada kegelapan. Jadi di sini faham kata, malam itu dalil wujudnya selain Allah. Kenapa? Karena makhluk dijadikan daripada zulmah, daripada kegelapan. Kemudian, dia yakni Allah melimpahkan kepada mereka dengan cahayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa afadha alaihi min nurih. Faman asabahu min zalikan nurih tada, wa man akhta'ahu dhalla. Sesiapa yang mengenai pancaran cahaya tersebut, pancaran cahayanya Allah, maksudnya nur, rahmatnya Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan hidayah. Manakala siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia tersesat jalannya. Jadi di sini, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kita diberi iman oleh Allah. Maknanya, waktu dijadikan kita oleh Allah, maka dipancarkan cahaya tersebut dan kena kepada kita walau sedikit, maka kita beriman kepada Allah dan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Abdul Wahab Sya'rani kata apa? Malam itu dalil kepada ketiadaan. Siang pula dalil kepada hadir perasaan. Malam itu dalil kepada wujudnya selain Allah. Siang itu yang merupakan pancaran nur adalah dalil kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga disuruh untuk melakukan berpuasa pada siang hari. Karena apa? Karena kembali balik kepada hadis tadi. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, maka kita disyariatkan puasa pada siang hari. Tamam.
Kenapa juga pada siang hari? Kerana kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, perbuatan semakin datang banyaknya masyaqqah, semakin sukarnya amalan tersebut dilakukan, maka semakin besar ganjaran sesuatu amalan tersebut. Karena lebih sukar amalan dilakukan pada siang hari dibandingkan pada malam hari. Karena malam dipenuhi dengan ketenangan. Malam dipenuhi dengan kerehatan. Manakala siang adalah waktu kesibukan. Dan ketika hamba sedang sibuk dengan urusan dunianya, tetapi dia masih sempat untuk melakukan perkara yang disuruh oleh Allah, melaksanakan arahan yang diarahkan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, menahan dirinya daripada makan dan minum, menahan dirinya daripada melakukan sesuatu yang haram pada bulan Ramadan, tak tengok benda yang haram, tak bercakap benda yang haram. Kenapa? Karena sebut inni saim. Inni saim. Saya sedang berpuasa, sama disebut dalam hatinya ataupun disebut dengan lidah. Kalau kata dia mampu menjaga dirinya daripada riak dan juga takabur ketika memaklumkan tentang ibadahnya, maka ini adalah sesuatu yang tinggi darjatnya. Karena waktu itu tak rehat. Waktu itu tetap dengan keadaan yang asal biasa. Sukar, susah. Maka disebut dalam hadis junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati ahmazuha, kata Nabi. Sebaik-baik ibadah adalah yang paling sukar, ai asyaqquha. Ahmazuha ai asyaqquha, yakni yang paling sukar dilakukan. Nah, itu ibadah pada bulan Ramadan kalau buat haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah pada bulan Ramadan ta'dilu hajjatan, bersamaan dengan satu haji. Dalam riwayat yang lain, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, kata Rasulullah. Siapa yang buat umrah pada bulan Ramadan bersamaan dengan haji bersama dengan aku, kata Nabi. Sama dengan aku, Rasulullah kata. Bukannya haji saja. Riwayat yang lain sebut hajjatan ma'i, kata Nabi. Haji bersama dengan Nabi. Apalagi yang paling besar, melainkan melakukan ibadah bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya menyebutkan bahawa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in diberikan kemuliaan oleh Allah menunaikan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seorang diberikan oleh Allah umur 1000 tahun, tapi dia hidup setelah zamannya Rasul, dan dia semayang setiap malam tidak tinggal solatnya, solat fardunya tidak pernah ditinggalkan mengikut waktunya, tak qada, 1000 tahun, tak akan boleh menandingi 2 rakaat solat yang dilakukan oleh sahabat di belakangnya Rasulullah pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak abang kata apa? Nak abang kata ibadah dengan Nabi luar biasa. Takkan boleh menandingi ibadah 2 rakaat sahabat bersama dengan Nabi pada zaman Nabi kalau kita hidup 1000 tahun sekalipun selepas zaman Nabi. Boleh lawan? Tak boleh lawan. Sebab tu Nabi SAW sebut, sedekah yang dikeluarkan oleh sahabatku walau 1 mud, itu lebih utama daripada sedekah yang dikeluarkan selepas zaman sahabat walau sebesar bukit Uhud sekalipun. Tak akan boleh kita tandingi mereka. Tamam? Tak boleh tandingi. Sahabat Nabi, bukit Uhud tinggi mana? Bukit Uhud panjang saja 6 km. 6 km tinggi. 6 km panjang. Tinggi saya tak ingat. Nah, kalau 6 km panjang, kalau dipenuhi dengan gandum sepanjang 6 km dan setinggi bukit Uhud, agak-agak banyak mana harta orang tadi kalau dikeluarkan, dan itu pun tak akan terbanding dengan 1 mud, 1 cupak yang dikeluarkan oleh sahabat pada zaman Nabi SAW. Kalau sahabat keluarkan cupak tadi untuk berjihad di jalan Allah, bagi sedekah kepada orang, kita tak akan boleh menandingi amalannya mereka. Itu satu. Duduk pula di Madinah Al-Munawwarah, duduk pula di Makkah Al-Mukarramah, digandakan lagi pahala. Duduk pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaib. Nah, lepas tu kita boleh sebut, kata kita boleh sama dengan para sahabat Nabi. Kita boleh sebut Nabi sama macam kita. Oh, lagi ajaib. Dengan sahabat pun tak lawan dah. Benar nak sama Nabi dengan kita. Itu yang saya ajaib. Lagi ajaib kalau ada orang disebut Nabi sama dengan kita. Cuma beza dia Nabi ya. Kemah ni kalau bercakapnya tu.
Orang kalau bercakap macam ni, dalil kata apa? Tak arti apa. Itu ya. Tak tahu apa. Sampai tak tahu hakikat Nabi SAW. Sampai tak tahu apa dia yang kamu cakap sekarang. Tu kita heran dan kita tak heran lah. Tak heran. Kita heran kalau kata kita tak tahu sebab. Kata ulama, iza zahara sabab, batal al-ajab. Tahu sebab, terbatallah ta'ajub tu. Nah, kita duk ta'ajub tengok orang boleh angkat 200 kilo. Yang geng-geng masuk gym angkat 200 kilo boleh angkat. Buat deadlift. Tu hak jenis angkat tu, naik ke atas tu kan. Hak yang dia buat teringat tu lah. 200 kilo boleh angkat, kita ta'ajub. La iza zahara sabab, batal al-ajab. Dia buat latihan. Latihan dia tiap hari duk angkat menatang tu je. Jadi kita tak heran lah lepas tu. Oh, dah tak heran lah. Dia ni macam tu. Kita heran tengok macam mana Khabib boleh menang 29 undisputed. Nah, 29-0. McGregor jam kena. Contoh bagi 29 kali masuk dalam gelanggang, menang 29 kali, tak ada kalah langsung. Betul ke 29 kali? Ke 30. Lebih kurang lah. Tak ada penting pun dengan puasa kita. Cuma nak ceritanya kata, lepas tu kalau ada orang heran macam mana boleh menang. Tak heran lah. Memang hak tu kerja dia. Kita heran kalau dia baca kitab. Hak tu kita heran. Tengok Khabib buka kitab. Bab hukum hakam puasa. Hak tu kita heran. Tiba-tiba dia jadi tok guru pula dah. Pakai serban besar. Ngajak pula betul tu. Kalau dia berlawan macam tu, kita tak heran sebab daripada kecil lagi memang tu latihan dia. Nah. Jadi duk bergusti apa semua kali. Ya tu tak heran apa. Kenapa? Kerana tu latihan sejak pada kecil dan dia besar dan Allah Ta'ala bagi kepada dia anugerah untuk dia tidak dikalahkan oleh pokok tu. Tapi orang panggil apa? Idza zahara sabab batal al-ajab. Jadi ibadah makin sukar, makin tinggi dia punya darjat. Sebab tu puasa jangan tidur saja. Puasa kalau tidur saja, maksudnya kuranglah masyaqqah. Dia kata puasa alhamdulillah, kita tidur kita tak ada apa. Siap kata apa ni, buka-buka puasa, dia kata saya pun tak ada kerja apa ni. Baik saya tidur, kurang-kurang tak buat dosa. Tak apalah, ada juga dia punya sebab tu. Tapi rugi. Tak ada baca Quran, tak ada pergi buat kebajikan, tak ada orang panggil apa, seperti mana orang yang melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Puasanya bagus, tapi tidak sebagus yang bagus. Yang lebih bagus daripada dia. Maka karena itu afdalul ibadati ahmazuha. Ahmazuha. Ha pedah. Sebaik-baik ibadah adalah asyaqquha maksudnya. Yang paling sukar ibadah tadi dilaksanakan. Sebab tu kita sebut tadi al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i kata Rasulullah. Kenapa Nabi samakan haji dengan aku kata Nabi hanya dengan umrah pada bulan Ramadan sahaja? Kerana sukar. Dahlah umrah sukar dah. Ramadan pula sukar lagi. Pada siang hari maksudnya ni. Maka tapi kalau kata segi umumnya pada Ramadan maksudnya hatta pada malam pun dapat juga macam tu pahalanya. Cuma kalau dipaham dengan hadis afdalul a'mal ahmazuha, maka umrah tadi umrah mesti siang. Karena waktu tu yang sukar. Waktu tu yang susah. Waktu tu yang masyaqqah. Lepas tu malam sekali pula nak tarawih pula. Lagi susah lagi. Sekali esok pagi kalau tak ada masa nak kena pergi lagi umrah. Jadi ini adalah kesusahan demi kesusahan dan kesemuanya diganjarkan dengan pahala yang luar biasa. Seterusnya, puasa memutuskan seseorang daripada menghambakan diri kepada sesuatu selain Allah. Macam mana jadi macam tu? Macam mana puasa terkait dengan seseorang tidak menghambakan diri kepada selain Allah? Ini penting kita tahu puasa pada sudut hakikat. Rahimahullah wa hafizallahu ta'ala Syekhana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala. Kalau tak suruh saya tulis yang ni dalam kitab ni, maka kita pun kurang untuk melihat dalam bab ini. Jadi kita kalau puasa, kita duk kalut tengok tentang bab batal dengan tak batal saja. Akhirnya kita tak tengok pada hakikat puasa tersebut yang perlu difahami dengan sebetulnya untuk kita hadirkan perasaan kita waktu kita puasa. Tadi ada beberapa poin atau beberapa cerita yang kita dah sebutkan tentang yang kita hadirkan perasaan kita waktu puasa. Kenapa kena puasa? Apa faedahnya kita puasa? Yang kedua, kenapa puasa kita pada waktu siang? Kita dah tahu. Dan kenapa puasa waktu siang tadi disyariatkan? Karena susah. Dah tahu dah beberapa benda. Sekarang pula, puasa memutuskan daripada seseorang tadi menghambakan diri kepada selain Allah. Di antara hikmah besar bagi puasa juga adalah ianya akan mematahkan syahwat hamba tersebut
serta memutuskan segala sebab yang menjadikan seorang itu memperhambakan dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh. Puasa memutuskan syahwat. Kita pula suka ikut syahwat. Ikut syahwat dan mengikuti apa yang dilakukan dan dikatakan oleh syahwat bermakna kita hamba kepada sesuatu yang kita ikuti tadi. Walaupun kita tak sembah syahwat tadi. Tapi mengikuti secara tidak langsung bermakna kita telah memperhambakan diri kepadanya. Tapi ketika puasa, syahwat suruh makan, kita tak mau makan. Tak boleh. Kenapa? Karena Allah kata tak boleh. Ini apa dia? Ini imtisal azim. Tak ada orang tengok. Syahwat suruh minum. Tapi puasa menghalang seorang tadi daripada minum. Kenapa? Karena takutkan Allah. Bukan kerana malu saja. Bukan kerana malu dengan orang. Karena kalau malu dengan orang, dia akan minum dalam bilik air. Dia akan masuk dalam bilik dia akan minum. Tak payah bilik air lah. Dalam bilik dia saja pun dia boleh minum. Tak ada orang dia akan boleh minum. Duduk dalam kereta dia boleh minum. Buh tinted yang orang tak nampak dah. Luar dalam. Dia minum dalam tu. Boleh. Tapi kenapa dia tak minum walaupun bersendirian? Karena takutkan Allah. Karena imtisal li amrillahi wa li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tersebut ini kerana jika seorang itu sentiasa mengikuti segala kehendak nafsu syahwatnya, maka secara tidak langsung dia telah menjadi hamba kepada nafsunya. Maka puasa memutuskan segala perkara tersebut. Puasa memutuskan perhambaannya kepada nafsunya. Nafsu menyuruhnya untuk melihat dengan pandangan syahwat kepada wanita. Namun puasa menghalangnya daripada perkara tersebut. Dia akan sebut, ini shaim. Kalau tak puasa, dia tengok lama. Kalau puasa, dia teringat dia puasa. Tak boleh tengok. Tak boleh tengok sebab apa ni? Sebab puasa. Hak ni yang disebut dalam hadis. Puasa nanti dan juga Al-Quran akan datang kepada Allah. Ya Allah, ini aku telah menghalangnya daripada melakukan yang diharamkan oleh Allah pada siang Ramadan. Fasyafi'ni fihi. Ya Allah, bagikan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Quran pula datang. Ya Allah, aku telah menghalangnya untuk dia tidur pada malam hari. Dan ini disunatkan kita tadarus pada malam. Quran sebut dalam hadis ni, Quran kata, aku menghalangnya daripada tidur pada malam hari untuk tadarus. Maka fasyafi'ni fihi ya Allah. Tolong bagi syafaat kepada lelaki ini, perempuan ini, kerana dia telah menghalang tidurnya untuk membaca aku. Baik, sekarang satu soalan. Macam mana Quran nak datang kepada Allah sedang kita mengaji Quran kalamullah? Boleh jawab. Santri boleh jawab lah, sebab dia perlu dengar selalu dah. Wildan boleh jawab no? Wildan, macam mana Quran datang, Wildan? Al-Quran datang pada hari kiamat kan, untuk bagi syafaat pada seorang. Macam mana Quran datang dalam Quran kalamullah? Quran menghalang seorang tadi daripada tidur pada malam hari, bukan tidur dalam kelas. Sila, Wildan. Maksud dia apa dia? Maksudnya pahala Al-Quran. Maksudnya dalam hadis ni ada hazfu al-mudhaf. Hazfil mudhaf. Tamam? Kita mengaji balaghah, mengaji dalam nahu, dia panggil hazfil mudhaf. Hazfil mudhaf maksud dia apa dia? Ja'a sawabul Quran, bukan Quran datang. Sawabul Quran. Karena nanti Quran datang, ini akan membenarkan kalam Mu'tazilah. Faham? Ini Mu'tazilah kata Allah Ta'ala buat kalam. Jadi kalam makhluk. Al-Quran makhluk kata dia. Nampak tak ni? Kena peti ni. Sebab tu kena mengaji bahasa Arab. Kena mengaji bahasa Arab. Jadi sini ada hazful mudhaf. Hazful mudhaf maknanya ja'a thawabul Quran. Baik puasa datang macam mana pula? Puasa tak apa. Puasa tak ada masalah. Tapi Quran fi iskal. Ada iskal kerana nanti kita kata Quran akan datang. Quran dia tajassad. Jadi macam orang boleh bercakap. Kan tu kalamullah. Kan Quran kita sebut kata sifatullah. Daripada kalam, sifatnya Allah itu kalam. Faham? Baik. Jadi kalau kata datang macam tu, kata para ulama hadis, ditakdirkan hadis tadi dengan hazfil mudhaf, iaitu ja'a thawabul Quran. Telah datang pahalanya Al-Quran, lalu dia telah berhujjah membantu kepada hamba tersebut untuk memberikan syafaat kepada hamba yang telah menghabiskan masanya, tidak menghabiskan masanya,
yang telah memenuhkan masanya. Tak guna bahasa tak kena. Menghabiskan masa baca Quran. Memenuhkan masanya dengan Al-Quranul Karim, maka diberikan syafaat kepada mereka. Tengok. Jika nafsunya berjaya dikekang, maka layaklah bagi hamba tersebut memimpinnya. Memimpin, maksudnya bukan memimpinnya. Kalau nafsu dikekang, hamba ini layak memimpin. Ini kerana manusia dijadikan sebagai khalifatullah Ta'ala di muka bumi. Jika nafsunya belum terpimpin, maka bagaimana dia mungkin akan memimpin? Macam mana nak pimpin kalau kata tidak dipimpin terlebih atau tidak dia memimpin terlebih dahulu apa yang ada dalam anggota tubuhnya. Salah satu daripada rakyatnya, nafsu. Kalau nafsu mengalahkannya lebih daripada akal ataupun daripada adab dan ilmunya, maka ketika tersebut dia tidak layak untuk memimpin pada waktu itu. Sayyiduna Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah khalifatullah. Yang pertama. Yang utama. Yang utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Sayyidina Adam alaihissalam. Sayyidina Adam dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Kenapa baginda Adam boleh memimpin? Karena adab beliau yang agung. Kalau kita baca dalam surah Baqarah, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ila akhir al-ayah dan ila akhir al-qissah. Kalau kita baca kisah tadi dan ayat tadi, maka kita akan melihat betapa tingginya adab Sayyiduna Adam alaihissalam dengan Rabbul Jalil. Nabi Adam tak bercakap di depan malaikat selagi tidak diizinkan oleh Allah. Nabi Adam kan bercakap dengan izin. Bukan cakap dengan tiba-tiba pergi dekat malaikat, tu tanya, ni apa dia? Ni apa dia? Ni apa dia khususiat dia? Allama Adam al-asma'a kullaha. Thumma 'aradahum 'ala al-malaikati. Faqala anbi'uni bi asma'iha. Kata Allah Ta'ala kepada para malaikat, tolong cerita kat aku, ni apa dia ni benda-benda ni? Maka diajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian bila mana disebut oleh Allah kepada Nabi Adam, ceritakan kepada malaikat, baru Nabi Adam cerita. Maknanya apa dia? Nabi Adam tak bercakap dan tak ceritakan khususiat benda-benda ni kepada Nabi Adam dan seluruh perkara. Sebab diajar kepada Nabi Adam seluruh asma, apa saja nama. Termasuk apa dia asma? Asma'ullahul husna. Jadi Nabi Allah Adam AS diberi oleh Allah dengan ilmu Asma'ullahul husna. Diberi dengan ilmu Asma'ullahil a'zam. Diberikan dengan ilmu yang luar biasa. Seluruhnya. Asma'akullaha. Seluruh ilmu diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Adam AS. Dan Nabi Muhammad SAW macam mana? Baginda Muhammad SAW lebih tinggi daripada Nabi Allah Adam AS. Nabi Allah Muhammad SAW lebih agung dan ketua kepada Nabi Adam AS. Abu Ruh, Nabi kita Muhammad. Bapa segala ruh. Buktinya, Rasulullah sebut ketika ditanya kepada Sayyidina Muhammad, Mata kunta nabiyan ya Rasulullah? Bila kamu jadi Nabi ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinatih. Aku telah menjadi Nabi ketika Sayyidina Adam masih lagi berada dalam adunan tanahnya. Ada orang kata, jadi Nabi dalam ilmu Allah. Maksudnya. Ada orang kata. Dan maksudnya Nabi jadi Nabi dalam ilmunya Allah. Bukan jadi Nabi yang pertama. Nabi dalam ilmunya Allah. Kita kata kalau macam tu, bukan sekitar kata. Ini dijawab oleh para ulama, antaranya Imam Subki radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kalau macam tu, maknanya semua Nabi dalam ilmunya Allah. Jadi siapa yang mula? Nabi Isa pun dalam ilmunya Allah. Nabi Allah Ayub dalam ilmunya Allah. Nabi Allah Musa dalam ilmunya Allah. Jadi apa faedah Nabi sebut kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinatih? Sudah tentu ada faedah. Takkan Nabi sebut benda tak ada faedah. Nabi adalah ablaghun nas. Nabi adalah manusia yang paling baligh dalam bahasanya. Yang paling fasih dalam ucapannya. Takkan Nabi sebut benda yang sia-sia. Hasya lillah. Maka dah tentu maksudnya ada sesuatu yang dimaksudkan oleh Nabi, iaitu apa dia? Nabi adalah awal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinatih. Aku adalah yang pertama dijadikan oleh Allah lebih awal daripada Nabi Adam. Sedang Nabi Adam pada ketika itu bukan sakat jadikan pertama. Aku dah Nabi waktu tu. Jadi orang tanya lagi. Ini banyak soalan. Kan kita baca sirah banyak. Kita tahu habis itu kenapa Nabi waktu ketika mana Sayyidina Jibril datang bagi tahu Iqra, Nabi macam tak tahu pun. Macam mana nak jawab pula? Kan Nabi dipeluk oleh Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril kata Iqra. Ma ana biqari, kata Nabi. Peluk lagi Iqra.
ma ana biqari. Yang ketiga, iqra, ma ana biqari. Nabi kata 3. Sebenarnya 3 kali jawapan tadi, ma tadi semua beza ma. Faham? Ada ma istifham. Ada lagi ma apa? Bildan? Ingat tak? Saya pun tak ingat. Ada apa ma? Apa ni? Asim. Ingat tak? Bukan Ustaz pernah cerita. Ustaz pernah cerita kan? Pernah cerita dulu ni? Pernah cerita? Apa dia ma apa? Zaid. Mama. Apa dia? Ma apa? Ma nafi. Lagi? Ma mausuliyah. Ma mausuliyah. Kau buat pala ni. Ma istifham, ma nafi dengan ma mausuliyah. Cek balik. Dia ada 3 ma. Ma yang 3 tadi bukan sama ma. Bukan ma pertama sama dengan ma kedua, bukan sama dengan ma ketiga. Kalau faham yang tu kita kenal Nabi SAW. Faham yang tu betul kenal Nabi SAW. Kalau tak faham yang tu kita kata baca sirah lah. Kita kata ma ana biqari. Dia ingat Nabi macam kita. Saya tak erti. Lepas tu iqra ma ana biqari. Saya tak erti. Jawab yang tak erti juga kali kedua. Tak. Nabi bukan tak erti yang kedua. Bukan jawapan Nabi yang kedua dengan makna tak erti. Tak, Nabi dah irtiqa, naik dah kedudukan pada waktu tersebut. Baik, kenapa Nabi tak tahu waktu tu? Kalau kata kita jawab, Nabi tak tahu. Karena seorang ketika mana keluar daripada alam ruh ke alam zahir, terkadang disebabkan kerana berada dalam alam zahir yang ada hijab ni, menyebabkan terlupakan dengan sesuatu. Mana diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW mengingati kembali dengan perkara tersebut. Lalu Nabi SAW menyebutkan tentang hakikat setelahnya. Biasa. Menyebutkan setelahnya dengan hakikat yang disebutkan balik oleh Allah Ta'ala. Kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinati. Sebab tu salah total. Kalau ada orang kata, Nabi jadi Nabi, buat apa kita nak sambut maulid Nabi? Sepatutnya sambut nuzul Quran. Karena waktu nuzul Quran baru jadi Nabi. Total salah. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi, wa adamu munjadilun fi tinati. Nabi Adam masih lagi dalam adunan menjadi manusia, tak jadi orang lagi. Nabi dah Nabi pada waktu tersebut. Macam mana boleh kata Nabi jadi Nabi waktu nuzul Quran? Ajaib. Memang ajaib. Saya kalau dengar orang sebut macam tu. Faham? Kalau tak kerana Nabi SAW tak nuzul Quran, Quran tak turun. Kalau tak kerana Rasulullah SAW. Pegang hakikat tersebut, insyaAllah kita akan faham. Ini bukan cerita bab hakikat saja ni. Kita naik ke langit pula. Tak, ni cerita yang patut kita faham tentang Rasulullah SAW. Baru kita akan tahu untuk beradab dengan Nabi SAW. Faham? Ni orang zaman lah cerita bab Nabi macam ni. Terus ya, ni game batiniah ni. Ni game batiniah ni. Pokok ni. Semua batiniah. Dia seorang ni. Tak tahu zahiriah kot. No? Dah lawan batiniah, zahiriah. Gitu kot. Boleh kot kalau panggil zahiriah, marah pula lagi. Zahiriah. Ini mazhab zahiri yang tak boleh. Akidah dia Mu'tazili. Lebih kurang tu. Semua cakap pasal Nabi, pasal hakikat sikit je. Terus batini. Kok man? Benda kita tak pernah dengar, bukan mesti tak ada. Benda yang kita tak pernah dengar, bukan ulama tak bahas. Ini bukan saya yang bahas benda ni. Bukan saya yang mula sebut benda ni. Yang disebut ni oleh para kibar ulama. Muhaddisin, mufassirin. Imam Subki sebut. Imam Al-Ghazali sebut. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani sebut. Sidi Al-Imamul Akbar Ibnu Arabi lagi sakan lah. Allah Ta'ala bagi ilmu kepada beliau yang luar biasa. Inilah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Tengok. Maksudnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah Ta'ala menisbahkan puasa itu kepada zatnya yang agung. Tengok. Fa innahu li, kata Allah. Cuba tengok ni, faham hadis puasa, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Allah menyandarkan, menisbahkan puasa kepada zatnya yang agung. Ini kerana tiada yang bersifat sedemikian melainkannya. Ini kerana selain Allah Ta'ala pasti ada makanan tersendiri. Karena sebab tu, karena puasa, kata Allah, bagiku. Manakala perkara yang lain, ada makanan baginya. Malaikat makanannya tasbih. Dan minuman mereka adalah kecintaan yang ikhlas serta pengetahuan dan ilmu yang suci.
Ini minumannya para malaikat. Makanan malaikat tasbih. Kata malaikat tidak makan dan minum. Tak, malaikat makannya tasbih. Itu tasbih, itu makanannya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Minumannya para malaikat, kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, adalah kecintaan yang ikhlas, pengetahuan dan ilmu yang suci. Manakala selain malaikat pula, mereka punya makanan yang sesuai dengan tabiat mereka masing-masing. Ya, kita ada makanan kita. Ha? Maka orang yang berpuasa hakikatnya dia sedang berakhlak dengan akhlak Tuhannya. Maka jika perasaan itu hadir, maka dia tidak akan bermain-main serta berwenang-wenang ketika mana berpuasa. Kalau kita hadir perasaan tadi, kita tak akan rasa puasa ni benda yang ringan. Kita tak akan rasa puasa ni suatu yang biasa. Tak, kita akan puasa dengan luar biasa. Tamam? Ramadan juga adalah kayu ukur kepada kebaikan seseorang sepanjang tahun. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan bahawa Ramadan adalah petanda aras kepada amalan seseorang sepanjang tahun atau kebaikannya jika dilaksanakan dengan sebaiknya serta diraikan haknya. Ramadan kita ni penanda aras kepada seluruh amalan kita sepanjang tahun. Sungguh. Sebab tu Nabi SAW kata, Ramadan baina Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan dengan Ramadan mengkafarahkan di antara kedua Ramadan tersebut. Kenapa? Jadi maksudnya ni, penanda aras kita mula bila? Bukan Muharram. Penanda aras kita bermula pada Ramadan yang lepas dengan Ramadan yang lepas. Tamam? Tu maksud dia penanda dia. Sebab tu kata Nabi SAW disebutkan dalam sebahagian hadis riwayat Imam Abu Nuaim, Al-Imamul Baihaqi dalam Syu'abil Iman dan Al-Imamul Qatib dalam kitab Muwaddihul Awham, Al-Jam'i wat Tafriq, Wad-Dailami, dan Imam Dailami juga meriwayatkan hadis ini. Kata mereka, hadis ini diriwayatkan, "Idza salima salimatis sanatu kulluha." Kalau selamat, kalau sejahtera, kalau baik puasanya Ramadan yang dulu ataupun yang ini yang kita akan dapati ini, maka baiklah tahun kita sebelum. Macam tu. Sebab tu ada orang yang dia takkan boleh khatam Quran dalam Ramadan walaupun dia usaha sungguh-sungguh. Kalau tadarus pun kadang dia tak ikut. Dia tak khatam juga Quran. Kenapa? Karena itulah dia sepanjang tahun. Macam itulah dia sepanjang tahun. Dan ada orang yang tak boleh laksanakan tarawih dengan sepenuhnya dengan baik. Kenapa? Karena itulah dia sepanjang tahun. Dan ada orang dia tak boleh jaga juga lidah dia daripada melaksanakan arahan Allah. Tak kata ke orang, tak ribah, tak mengumpat. Mata tak dijaga juga untuk melihat perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena itulah dia sepanjang tahun. Moga-moga kita dilindungi daripada perkara tersebut. Dan moga kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Macam mana agak-agak bahasan kita tadi? Itu baru sikit. Hak tu Imam Abdul Wahab Sya'rani saja. Ni tak masuk lagi Imam Ghazali punya bahasan. Ni yang kedua Imam Ghazali pula. Panjang sangat pula dah. Jadi saya rasa sakat tu dah cukup lah. Kalau banyak-banyak. Nah, kata Ustaz kalau banyak-banyak kami banyak kerja lagi ni. Nak kena puasa, nak kena beli barang apa semua sekali. Tak gitu. Saya pun reti juga. Kita pun nak balik jauh ni. Tak jauh mana lah. Kat Pedu ni. Ada Kenuri lagi. Dan seumpama. Ya, jadi macam mana? Agak-agak. Moga-moga kita dapat memahami apa yang kita bahaskan tadi dengan baik. Dan moga-moga kita dapat melihat dan memerhatikan sesuatu tadi dengan baik. Saya baca sikitlah tambahan. Sikit saja. Sebab tadi makanannya masing-masing kan. Dan ada, tadi kita kata manusia, makhluk ni ada makanannya masing-masing. Malaikat pun ada makanannya. Makanannya tasbih. Tamam? Sekarang, makhluk ni ada tak puasa masing-masing? Ni nak abang kata puasa ni adalah amalan yang luar biasa. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala kata as-saumu li wa ana ajzi bih. Tengok di sini Sidi Abdul Wahab Sya'rani mengatakan bahawa ketahuilah olehmu wahai saudaraku, sesungguhnya puasa itu jika dikira umum kepada semua yang wujud, maka ianya merangkumi seluruh makhluk yang wujud. Maksudnya semua makhluk yang wujud ni ada puasa masing-masing. Ini kerana di antara maksud puasa ialah menahan seluruh perkara yang wujud serta mengikatnya daripada keluar dari tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Itu maksud puasa. Apa maksud puasa? Dari segi lughah. As-saum maksud dia apa dia, Syaribi? Al-imsaku. Imsak. Maksudnya menahan diri. Menahan sesuatu. Nah, jadi puasa apa dia maksud dia? Menahan seluruh perkara yang wujud
serta mengikatnya daripada keluar daripada tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Al-imsak, imsak saja kah Syarif? Mutlaqan. Al-imsaku mutlaqan. Jadi tengok perbahasan Imam Abdul Sya'ni kata apa? Puasa maknanya apa dia? Menahan wujud secara mutlak. Apa saja tahan, maka dipanggil puasa. Jadi kalau kita sebut macam tu, dan juga mengikat sesuatu tadi daripada keluar daripada hak dia, maka tu nama dia apa dia? As-shaum. Itu maksud dia puasa. Jika kita perhatikan, seluruh makhluk yang wujud ini pasti terikat dengan tugas masing-masing. Betul tak? Setiap makhluk ni dia ada puasanya masing-masing. Karena dia ada terikat. Karena dia ada imsak, tahan diri dia daripada masing-masing. Kamu perhatikan benda yang berat. Ianya tidak akan berpindah randah dengan sendirinya kerana tugasnya perlu menetap. Cuba tengok benda berat. Bukit. Kenapa dia tak berjalan? Karena tugas dia duduk situ. Kalau bukit kerja berjalan, habis Maidin kat sini tadi. Bukit dia kata rasa nak lalu kot ni kot. Perak Maidin tu habis jam. Semua. Kalau bukit dia tengok ni, tengok. Di Tamai aku, Sungai Petani Selatan, dia tengok ada bukit kat tengah tu. Bukit saja nak lintas sah. Tapi dah main jalan lambat dia kata. Jam tu hari tu tak boleh nak lalu kot tu. Kerana bukit yang ada kot dekat ni, pergi lalu depan tu. Tapi bukit tak lalu. Kenapa? Karena tugas dia menetap. Maksudnya apa dia? Maksudnya dia mengikuti arahan Allah. Allah Ta'ala kata duduk situ. Jangan duduk berjalan. Duduk situ. Dan inilah bukti yang Nabi sebut kepada Uhud. Tengok Uhud. Uhud terlupa tugas dia. Kerana terlalu rindu dengan Nabi. Terlupa tugas dia. Uhud sepatutnya duduk di Uhud. Tapi ketika mana Nabi balik daripada Uhud, waktu perang Uhud, Uhud nak ikut Nabi. Berjalan dah sikit. Uhud sebenarnya bukan duduk tempat dia tu. Dia dah jalan sikit dah. Ikut Rasulullah. Nabi kata, Amsik ya Uhud. Usbut ya Uhud. Uhud waktu Nabi naik, dia gerak. Uhud tak ada gerak. Tapi sebab Nabi duduk atas dia, bergerak Uhud. Gembira kerana Nabi pijak atas dia. Waktu perang Uhud. Apa kata Nabi dalam hadis? Usbut ya Uhud. Fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Kata Nabi. Atas kamu sekarang ni ada seorang Nabi, ada seorang Siddiq, iaitu Sayyidina Abu Bakar, dan ada dua orang syahid, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Nabi sebut waktu Uhud lagi, dua orang ni akan syahid. Tamam? Dan Uhud buat apa waktu tu? Diam terus Uhud. Kenapa? Teringat balik dengan arahan kekasih. Patutnya aku tak boleh bergerak, kata dia. Kerana bukan tugas aku bergerak. Tugas aku diam. Aku pergi bergerak waktu tu. Duduk diam waktu tu. Tamam? Dan tidak bergerak mereka melainkan kerana arahannya Allah dan arahannya kekasihnya. Nah, lepas tu bila Uhud nak bergerak ikut Nabi balik ke Madinah, Nabi kata cukup, kamu di sini Uhud. Cukup. Nabi kata. Dan Nabi sebut dalam hadis, Uhudun jabal. Yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud ini bukit. Nabi tak kata Jabalun Uhud. Ya, nah, ini hikmah lughah. Kata Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani, Nabi tak kata Jabalun Uhud. Ada riwayat sebut macam tu. Tapi ini yang disebut dalam Bukhari, Uhudun Jabal. Kenapa Nabi tak kata bukit Uhud, dia cinta kami, kami cinta dia. Tapi Nabi kata Uhud ini bukit. Balik patutnya mudhafu ilaih. Tak, sekarang ni mudhaf duduk di belakang, mudhaf ilaih duduk di depan. Jabalun Uhud. Uhudun Jabal. Jadi maksudnya Nabi jadikan bukan mudhaf ilaih waktu tu. Nabi jadikan Jabal itu sebagai khabar. Uhudun Jabal. Uhudun Jabalun. Uhud itu bukit. Maksudnya Nabi nak abang kata Uhud ni bukit. Ni bukit ni kerah. Dia cinta kami, kami cintakan dia. Kalau bukit kerah ni cintakan kami, kamu yang ada hati lembut tak cinta kami, kata Rasulullah. Maksudnya kamu lebih teruk daripada batu. Itu maksud Nabi SAW. Tamam? Uhudun Jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Tengok masing-masing ikut dengan tugas masing-masing. Manakala yang ringan pula tidak terangkat dengan sewenang-wenangnya. Kita tengok benda ringan, tak terangkat dengan sewenang-wenang. Bukit Uhud, bukit yang kita nampak depan mata kita berat dan dia tak akan bergerak. Kenapa? Kerana Allah arahkan dia tidak bergerak. Ni ringan ke berat? Kita boleh angkat ringan. Ringan kan? Dah boleh angkat. Tapi kenapa dia tak bergerak sewenang-wenangnya? Kerana bukan daripada arahan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua ni Allah Ta'ala yang gerakkan. Gerakkan ni semua Allah Ta'ala gerakkan. Baik, kenapa dia tak bergerak sendiri walaupun dia ringan? Karena tidak diarahkan oleh Allah pada waktu itu. Boleh faham? Ini. Kalau kita faham itu, kita akan kata apa? Semua gerakan kita ni adalah
gerakan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang ringan pula tidaklah terangkat dengan sewenang-wenangnya. Kesemuanya telah terikat dengan tugas masing-masing, tunduk dan patuh pada perintah Allah Ta'ala tanpa menyalahinya. Begitulah. Ini saya tambah. Begitulah sepatutnya bagi seorang hamba yang berpuasa. Sepatutnya dia mencontohi puasa makhluk yang lain yang sentiasa mengikuti arahan dan perintah tanpa banyak bersoal dan membantah. Tak ada satu pembantah. Bukit tak pernah bantah. Dia duduk situ daripada zaman dulu sampai lah. Daripada kita kecil sampai kita tua. Tengok bukit tu itu. Tak ada pula bukit tu buat demonstrasi. Marah geng-geng bukit pakat kumpul kata kami kerja jadi bukit duduk kat sini ya. Kami besar daripada mereka lagi. Patutnya kami nak bergerak merata lah. Tak, bukit tak komplain apa. Tamam? Burung tak komplain apa. Gajah tak komplain apa. Harimau tak komplain apa. Yang komplain siapa dia? Yang komplain kita. Sebab tu ada satu buku saya beli. Bab kenaan kisah al-hayawanat. Cerita bab binatang. Cerita bab binatang. Dia nak cerita bab binatang tapi dia cerita comel. Dia buat macam novel. Buku ni buku sains. Cerita bab binatang. Hakikat binatang dan juga tentang hikmah binatang tadi. Koloni binatang tu cerita dia macam dia makan apa. Tapi dia buat bentuk macam dia tengah cerita pasal diri dia. Semut cerita pasal diri dia. Dah. Dia cerita pasal semut. Dan semut tu bercerita tentang diri dia sendiri. An-namlu yatahaddath an nafsih. Semut bercerita tentang diri sendiri. Semut tu kata apa? Saya baca buku Arab. Kita Arab ulama tulis. Ada seorang syekh ni tulis daripada Syria. Dia kata, kami ni semut. Kami ada banyak koloni dan dalam satu sarang ada banyak tugas masing-masing yang perlu dilaksanakan. Ada bahagian tentera, ada bahagian menjaga telok, ada bahagian yang akan bertugas berkhidmat kepada ratu, dan ada bahagian yang tugas dia cari makanan je. Dan ajaibnya kami tak pernah berkelahi dengan tugas masing-masing. Beza dengan hampa. Dia kata gitu. Dia kata pula dalam buku tu, beza dengan hampa manusia. Hampa suka berkelahi. Semua benda hampa nak buat. Hak kawan itu tugas dia tentera, jaga keamanan. Hampa pun nak pergi ambil juga tugas tu. Tak sampai masa dia lagi. Hampa ni kalau kata tugas dia untuk khidmat kepada permaisuri, kalau kata macam itulah tugas dia. Dak hak lain pun tugas dia nak pergi ambil juga tugas tu. Masing-masing tidak redha dengan kedudukan masing-masing. Sebab tu dalam kitab-kitab tasawuf para ulama sebut, hum haisu aqamakallahu fi. Duduk di mana tempat yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kamu, maka kamu akan jadi. Al-multafitu la yasil. Orang yang banyak berpaling tak sampai. Man sabata nabat. Tengok ni perkataan-perkataan ni. Ada kaitan semua. Man sabata nabat. Siapa yang duduk tetap, dia akan tumbuh dengan kuat. Dengan hebat. Dengan tinggi. Dengan mantap. Dan disebut dalam kataan Imam Ibn Atta'illah, idfin wujudaka fi ardil qumun. Faman nabata bima lam yudfan, la yatimmu natajuh. Tanamlah wujudmu tadi di dalam tanah kerendahan. Karena kalau kamu tanam di tanah kerendahan tadi, faman nabata bima lam yudfan, siapa yang tumbuh tanpa ditanam, la yatimmu natajuh, tak akan sempurna tumbuhannya tersebut. Tak akan jadi dengan baik tumbuhan tadi. Kalau asyik berpindah-pindah saja. Lepas tu man sabata nabat, siapa yang tetap maka dia akan tumbuh. Lepas tu saya pesan selalu kepada para santri, para pelajar, kena tetap dalam pengajian. Jangan suka berpindah randah. Jangan suka berpaling kiri dan kanan, melihat pujian orang, melihat kejian orang dan seumpamanya. Maka kita tak akan jadi apa. Karena kita akan sibuk dengan pandangan orang, kita akan sibuk dengan perhatian orang, dan kita akan terhenti dengan pujian orang, dan akhirnya kita tak ngaji. Kita sibuk dengan orang. Al-multafitu la yasil. Yang banyak berpaling tak sampai. Lepas tu mengaji perlu fokus. Begitulah sepatutnya bagi seorang, jangan fokus sampai tidur. Begitulah sepatutnya bagi seorang hamba yang berpuasa. Sepatutnya dia mencontohi puasa makhluk yang lain dan yang sentiasa mengikuti arahan dan perintah tanpa banyak bersoal dan membantah. Maka jika dia telah membiasakan dirinya daripada belenggu kehambaan kepada nafsunya dan egonya, berhaklah dia mendapatkan ganjaran seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Inna lillahi ta'ala fi kulli ramadana utaqa'a minan nar. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap Ramadan utaqa'a minan nar. Apa i'rab utaqa? Ilhamuddin. Inna lillahi fi kulli ramadana utaqa'a minan nar. Dah berbaris dah semua. Jadi apa? Inna lillahi fi kulli ramadana utaqa'a minan nar. Khabar inna? Nak kena tibai?
Jadi apa? Isim inna. Isim inna. Inna utaqa'a minan nar lillahi ta'ala fi kulli Ramadan. Maksudnya gitu. Sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap Ramadan adanya hamba-hamba yang dibebaskan Allah daripada neraka Allah taala. Siapa hamba-hamba tadi? Hamba-hamba yang telah melaksanakan kefahamannya terhadap Ramadan seperti mana yang telah disebutkan oleh Sidi Abdul Wahab Sya'rani, melihat, mengakui, mengikuti, menjaga dirinya, menahan dirinya daripada bergerak lebih daripada had yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Moga-moga Ramadan kali ini menjadikan kita sebagai hamba yang dibebaskan daripada api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan moga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan kebaikan kepada kita semua, khususnya kepada pihak masjid, pada Tuan Imam, Ayahanda Tuan Imam, dan juga seluruh ahli jawatan kuasa, dan juga kepada semua yang telah terlibat dalam majlis pada pagi ini. Moga-moga kita dapat memahami perkara ini dengan baik dan melihat perkara ini dengan mendalam, dan insya-Allah kita diberikan Ramadan yang terbaik pada tahun ini insya-Allah. Yang penting doa kepada Allah. Sebab tu disebut Allahumma barik lana. Nabi doa, Allahumma barik fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, Rajabin, Rajab tu bukan mamnu' min as-sarf. Ada khilaf ulama, tapi yang rajih Rajab tidak mamnu' min as-sarf. Nah, dia masruf. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan kenapa didoakan macam tu oleh Nabi? Untuk kita bersedia pada dua bulan yang sebelumnya lagi. Berkati bulan ni, sampaikan kami Ramadan. Maknanya, siapa yang beradab di pintunya Ramadan, maka dia akan disambut ketika mana datangnya Ramadan tersebut. Dia akan disambut. Tapi kalau kita tidak beradab pada pintunya Ramadan, maka kita akan ditolak keluar daripada pintunya Ramadan tersebut. Bermaksud, kita tidak akan menjadi seorang yang akan memenuhkan Ramadan tadi dengan sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kalau kitab ni keluar nanti kita boleh diskusi lagi kitab ni insyaallah. Nah, ini tadi yang bab hakikat tu pun saya baca tak habis. Ada lagi sebahagian sikit dan mungkin ada tambahan lagi selepas ini yang perlu ditambah. Kita akan tambahkan sikit lagi dalam kitab ni. Nanti akan dicetak kembali kitab ni insyaallah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.